balik. Belum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Saya Rashid Samsudin. Saya Haris Zazman. Saya Fikri Latif. Saya Fahan Mazlan. Saya Q. Nama? Mirahan. Ika. Alright. Dan anda sedang menonton podcast Ya. Sampai Kita lemak. macam Ya. kita dah ada host baru. Kita ada host baru. Saya Fahan Mazlan. Farah Mazlan. Jadi kenapa episod kali ni kita ada perempuan dan tak pernah jarang lah kita ada perempuan, tapi kenapa? Kita ada perempuan kali ni sebab dia pandai. Oh, dia pandai tu. Ya, sebab biasa perempuan Dia kurang pandai. Betul kan? Itu apa yang kau cuba katakan Tak, kan? bukan. Oh. Dia baru habis belajar. Dia doktor, Bukan doktor. Bukan doktor. Profesor. saintis. Bukan. Habis tu? Counselor. Ha? Counselor. Dia Kaunselor. kaunselor. Dia Oh, ibarat yang kaunselor. macam kat sekolah kalau korang kantor isap okok ke apa, Akan kena jumpa jumpa dia dia. lah. Apa sebab yang korang kena isap okok. Okey, jadi topik kita hari ni sangat menarik, sangat best. Sebab tu kita ada dua perempuan di sini. Kalau seorang meninggal macam Seorang orang kata habis lah. Kita tak bagi muka punya. Betul. Topik yang sangat kita suka. Itu. Apa topik tu? tanya kita pula. Bukan Tak berani cakap. Takut sebenarnya. Takut. Ha. Takut orang rumah tengah tengok. Okeylah, topik kita sebenarnya kita nak psikologi Terhadap wanita ni. bukan wanita sajalah. Dan lelaki Dan lah. lelaki. Tapi senang cerita perempuan ni yang sebenarnya paling complicated. Setuju? Aku setuju dengan tu. Tapi Dan, kau kena faham. Okey. Ramai yang tengok tu perempuan. So kau betul nak cakap macam tu? Dia angguk. Betul. Tak, aku cakap terus terang. Memang Betul. perempuan complicated. Complicated. Siapa setuju? Kau setuju? Aku Betul? setuju. Nabil? Nabil Nabil lah. lah. Nabil lah. Fan. Kau setuju kan? Ya, Fan setuju Pika. Fikri, kau setuju tak perempuan ni complicated? Betul tak? Aku setuju. Kenapa kau setuju? Well. Allah. Well, kau ada Ah, pernah jumpa perempuan yang Ah. sangat complicated ke macam mana ke? Dia benda yang senang dia jadi susah tau. Okay, contoh macam nak pergi makan. Aku banyak sangat. Aku geram. Aku banyak Aku dah sabar. Bagi cakap yang atas tu, kau cakap selebihnya. Okey. Jangan tutup telinga. Nama tu. Okey. Okay, contoh lah, kalau macam macam lelaki tanya kan perempuan tu macam kita nak pergi makan ni, awak nak makan apa? Kita nak makan kat mana? Dan dia cakap, tak tahu ikut awak lah. Macam kalau macam tu, okay, kalau dia macam tak kisah, okay, why nak kita makan ni? Contoh makan, kita pergi makan mamak. Macam, mamak tak nak lah, dah makan semalam. Macam, habis tu dia nak makan apa? Tapi tak sempurna macam tu lah. Ya ke? So, Ramai juga perempuan cakap macam tu. Ramai dia cakap macam tu. Kalau Mira macam mana? Macam tu lah. So nampak? Dah habis Sebenarnya dah podcast dah habis. Senang cukup cerita habis. Memang dia complicated. Lagi. Okay. Maybe ada sebab kenapa perempuan berbuat begitu. Okey, aku jangan nak tambah lagi satu lah. Itu satu. Okey, Okay. ada pergi makan mamak kan. Okey, Aha. mula-mula okey diam. Dah makan mamak semua ni, diam. Okey, dah dalam kereta kan. Asal tak, contoh makan tak habis. Asal makan tak habis ah? Tak tahulah, tadi ayam tu tak sedap lah. Lepas tu cakap, tadi kenapa tak recommend dah nak makan tempat lain kan? Tak, you yang nak bawa. I tak nak makan mamak pun sebenarnya. You yang nak makan situ. Ini kisah benar. Ini luahkan perasaan tu. Kau minta maaf orang rumah sebab Nanti last sekali lah. Tak, kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia macam laki ni, dia suka benda yang simple lah. Contoh cakap, dia nak makan apa? Okey, kita nak makan nasi goreng. Okey, kita pergi makan nasi goreng. Betul. Bukannya kalau you nak makan apa? Suka hati lah, bila bawa tak suka. Kenapa perempuan macam tu? Okay. Sekarang tanya sama Okey, Nana. sekarang jawab. Takutlah. Takut kan? Macam ni. Okay, balik tadi kan Mia cakap tak semua rumah macam tu. Ada yang macam Mia, sebab Mia pun macam tu juga. Tapi kita orang bukanlah nak macam korang, okay, kalau kita bawa pergi sini, kena makan situ juga. Macam mana korang participate jugalah. Kira korang Nak korang participate. participate juga. Oh, maksudnya diorang nak kita tolong membantu buat keputusan. Sebab Sebab dia pun tak tahu sebenarnya nak makan mana. Sebab perempuan dia suka lelaki yang macam Lead dia. dia. Yes, dia leader. So Dia korang leader. buat decision dapat okay, lelaki ni Tapi kebanyakannya kita orang kat sini, semua perempuan yang lead kita orang. Kira kat makan tu korang lead lah. Takutnya beraninya. Sebab tu lah dia marah kau Dan. Sebab Kau tu tak lah. ada lead. Kau tak dominan. Kita nak tanya ni lah, yang ni. Dia diam ni.
Kenapa diam tu Macam sekarang tengah tak ada proses awet ke? Macam ni. Sejujurnya Pak An cuba untuk berdiam supaya tak jadi apa-apa pertelingkahan antara Pak An dan Pika. Jadi Pak An pula berdiam diri sajalah. Sabar. Nanti ada jodoh tu. Ada jodoh tu. So mungkin Pak An tak tahu macam mana Pak An boleh selesai. Aduh, tegur. Buat ramai lah. Jadi macam tu lah, perempuan ni Diorang nak nampak yang kita ni lead je, bagi tahu apa kata kita makan macam ni, macam tu. Kalau korang macam tahu dia punya favourite place kan, teruslah suggest. So macam dia Lagi dia tahu. suka. Macam lelaki ni tahu lah. Kalau dah tahu tapi dia tak nak ke? Susah macam tu kan. Tu mungkin mood dia tak okey kot. Okey lah, macam cakap pasal mood kan. Macam mana kita nak tahu perempuan punya mood okey ke tidak? Kadang-kadang kita rasa okey tapi sebenarnya tak okey. Okey lah, kita ambil contoh kan. Aku tak puas hati lah. Ya. Aku faham mood tu memang Okey, susah. kita ambil contoh. Ha. Kalau contohlah bergaduh kan, tak kisahlah gaduh dengan siapa ke, macam dia akan cakap, okey jangan kacau I. So ada orang akan cakap, jangan kacau I tu bermaksud kau kacau lah aku. Ya. Aku nak kau kena Okey. pujuk. Ya. Tapi dekat belakang tu ada pula dia cakap, bila orang kata jangan kacau. So kau nak mana sebenarnya? Tapi kita sebagai lelaki yang macam relax, macam okey tak nak kacau, okey tak kacau. tak kacau. Alah pula tak kacau. Alah, apa tak cari ni tak sayang ke? Tak kacau. Ini aku marah. Tapi maksudnya korang tak tahu gambar korang lah. Tu dah. Tapi kebanyakannya perempuan sebegitu. Bukan setakat Dia- setakat ni je, kau pun sama. Sama aku. Sama. Okey, dia macam ni Amira. Contoh macam okey, sebenarnya bukannya kita tak nak faham tau. Sebenarnya kadang-kadang tu kita faham je. Tapi kalau kau dah minta macam tu, okey aku bagi macam tu. Okey. Sebab macam kita nak membesarkan masalah okey, kan. dah jangan kacau I. Okey. Sepatutnya sebagai lelaki macam kita kenalah pujuk dia and all. Tapi mungkin masa tu kita kadang-kadang tak tahu tau, adakah tindakan kita ni betul atau betul ke dia nak atau betul tak dia nak ni atau dia tak nak ni. Faham tak? Ataupun benda ni bergantung pada umur perempuan tu lah. Adakah Matang tak matang. kematangan menjadi banyak soalan. Banyak lah tak jawab ni. Dia macam pening tau. Banyak betul aku kena tembak hari ni macam tu lah. Tapi baik tadi lah, sebab kalau korang kenal girlfriend korang, mestilah korang tahu okay, bila dia cakap macam ni, maknanya dia nak attention lagi. Kalau korang kenal dia tu, mestilah korang tahu di mana satu dia nak. Okey, faham. Betul lah. Betul. Itu betul aku setuju. Tapi okey ni daripada pihak lelaki lah. Dia kadang-kadang macam dia ada rajin dia tau. Rajin okey boleh aku nak pujuk ni. Kita pujuk. Tapi kadang macam nak suruh kita belah. Okey kita orang belah. Lepas tu tiba marah pula. Alamak, aduh. Adakah disebabkan perempuan tu sendiri dia punya orang kata emosi dia tak stabil ke atau memang itu adalah lumrah dia sebegitu? Mana satu? Okey, kita tanya teruslah direct kan. Okay, perempuan ni memang in nature dia memang emotional. Okay, itu satu benda yang macam saintifik pun memang betul lah perempuan ni Memang ada emotional. kajian lah spesifik. Betul, perempuan ni emotional. Sebab tu lah dia orang ni jadi saya lembut. Macam okay. So hormon pun lain kan. So dia lain lah. Perempuan ni memang emotional dia lebih daripada lelaki. Tapi ada juga perempuan yang mungkin hormon dia lebih banyak. Bukan cakap lebih banyak, tapi dia punya hormon lelaki dia. Setiap orang akan ada hormon lelaki, hormon perempuan. Tapi let's say dia punya hormon lelaki lebih tinggi pada hormon perempuan dia akan jadi dominant tau. So tu yang membezakan. Nanti So maksudnya kau dan kau hormon girlfriend korang laki lagi tinggi lah. Dia Sebab punya tak girlfriend repair kereta. Oh, Dia tengok kat tepi. hormon tinggi ya? Hormon lelaki lebih tinggi tu. Betul, perempuan yang keluar kereta dekat tepi tu. Oh iya ke? Kan? Itu ya. Terbalik. tak, cerita dia macam ni. Oh. Dia tukar low star tau makan. Kereta tak boleh start. Topik ni untuk kau bagi penjelasan pasal Kau bagi penjelasan sebenarnya. masalah. Aku nak bagi penjelasan. Kereta tak boleh start. So aku macam alamak tak tahu nak buat apa ni kan. Takkan nak tukar bateri. Macam tak apa. Ai dah biasa dah benda ni. Dia pergi belakang, dia ambil cas mana, dia buka tu macam tak dia ketuk bateri tu tak macam apa you buat ni? Tak, memang biasa macam ni. Boleh start. Tengok, siapa lelaki tu? So aku lah komplikasi. See? Korang macam kena cari orang yang compatible dengan korang. Betul. Kalau dia macam dominan, korang kenalah Non yang dominant. submissive. Okey. Sebenarnya ada yang Kira girlfriend. balance lah. Kira balance lah sebenarnya. Ada baik buruk dia ada kurang lebih. Yes, so kalau cakap ada api ada air kan. Yeah.
Sekarang aku nak tanya dekat Pak An. Pak An dengan Pika macam mana? Pak An dan Pika setakat ni selalu berinteraksi melalui social media lah. Boleh lihat Pak An dan Pika. Alah bodoh lah. Ini Mira, satu soalan. Aku dah lupa, bodoh lah kau ni. Hilang lah tadi. Okay, kita tanya Mira. Mira ada someone, ada relationship kan? Alright. Macam okay, dalam relationship apa tadi nama dia aku dah lupa. Mira sorry. Apa yang Mira tak suka dekat Mira punya boyfriend? Yes. Kau nak Sebab bagi No, buruk. bukan aku nak burukkan. Okey lah, macam kita terus cakap kan, perempuan complicated. No, macam kita akan cakap kalau nak pergi makan dia tak tahu apa nak ni kan. Okey, macam kalau Mira pula dalam tu, apa yang Mira rasa laki bila macam ni macam complicated di mana? Apa yang laki complicated, apa yang complicated pasal laki? Your perspektif dekat tengok lelaki, apa yang lagi complicated? So kita orang pula akan explain pasal benda tu. Kita orang try je. Tak, korang bukan complicated, korang terlalu lurus. Itu saya setuju. Betul pasal lah kau tak dominan. Saya setuju. Dan dia kata tak yang ni Sebab tu lah, sebab tu ada argument ni tau. Perempuan complicated, laki lurus. Yelah kalau tak lurus mungkin kita orang jadi benda lain. Dengan lelaki apa kan. Korang nak apa sebenarnya? Tak, sekarang korang nak apa? Complicated. Korang nak lurus salah, tak lurus salah. Apa yang korang nak sebenarnya ni? So betul, aku rasa betul lah kan. Sebab kita terlalu macam dah tak payah kacau, so kita tak kacau. Itulah lurus dia kan. Tapi sepatutnya kita kena buat benda lain. Tapi itulah, entahlah. Mungkin ada ego. Lelaki ada ego dia macam, faham tak? Macam mana? Laki ego lah, macam apa orang panggil? Apa orang panggil lah? Yang ego laki ni, ada satu perkataan tu, Egois. Alpha something. Alpha ada satu lagi term tu, tapi tak semua lelaki ada ego tu. Perempuan pun ada. Betul lah, bukan main nak. Kau fikir Yamaha tadi sebab tu kau Bukan itu motor dah. Yamaha. Walaupun Acap tak ada, kita masih dalam rancangan. Acap ke belum? belum ya? Ya, jangan bercanda. Ni tadi soalan aku. Adakah bagus perempuan ni dominan? Tak boleh. Tak boleh. Tak ada satu jawapan sebab dia depend ke orang. Subjektif lah benda tu. Subjektif lah. So, what do you think kalau perempuan tu dominan? Adakah bagus relationship tu? Adakah lelaki memang patut dominan? Okay. Ke dia depends? Kalau perempuan tu dominan, lelaki tu kena submissive lah. Kalau Kau tak korang submissive tu apa? Tahu dia macam submission lah kalau kau main wrestling kan. Dia kau main UFC dia submission tu. So, boleh explain lah apa tu? Okay, dominant dia macam dia yang take the lead tau in a relationship. So dia yang macam okay, hari ni kita nak makan mana? So lelaki tu macam tak tahu kat mana. So lelaki tu kena center lah kan. So baru dah balance. Macam tu Macam biasa. Mira? Macam biasa, tak. Tak, Mira complicated. Mira we Okay, betul. So macam tu. Lepas tu yang submissive ni submissive selalu perempuan. Tapi kalau lelaki tu submissive, dia kena dengan perempuan yang dominan lah. Baru dah balance. Macam tadi kan? It's all about balance yes, it's all about balance. Kalau korang dominan memang korang tak boleh lah. Sebab ada satu teori ni teori. Yes, kita nak Selit gambar ni, teori. Ni pasal attachment tau. Setiap orang kita ni semua ada attachment style. So attachment style ni ialah attachment tu dia macam cara kita rapat dengan orang tu. Okay? Cara kita rapat dengan orang tu. So ada orang yang Bukan situ. ada orang yang macam dia ada 4 jenis tau. Satu ni nama dia secure. Secure ni orang yang dia dengan mana-mana orang pun dia boleh ngam. So dia dalam relationship macam tak kena je. Saya lurus. So dia memang boleh ngam dengan sesiapa pun. Secure tau. And then next is anxious. Anxious sebab nama pun dah anxious kan. So kita tahu lah dia ni jenis yang cepat macam risau dia ni nak tinggalkan aku ke, dia ni macam tu tau. Dia sangat clingy. Orang ni sangat clingy. Okay, tu anxious. Lagi satu nama dia avoidant. So avoidant, nama pun avoidant kan. So dia mengelak. Dia tak suka clingy, so terbalik dengan anxious. Okay, dia suka macam independent. So orang yang anxious dengan avoidant tak boleh ngam. Boleh sebenarnya tapi susah lah. Anxious tadi apa? Anxious tu macam Clingy. dia nak tinggal aku ke? Janganlah. Dia tak kasi aku hari ni. Dia tak sayang aku ke?
Ya Allah, padahal tak kena. Yang mana tu? Yang mana tu? Teruskan. So tadi ada 4 attachment style. Satu lagi disorganized. Disorganized ni dia tak masuk mana-mana satu kategori pun. Sebab Ayuh. orang ni dia macam Tak dia ada kejap dia macam ni, dia kejap macam tu. So dia tak tetap. So dia lah. Tak ada Ah. apa orang panggil Ayam goreng kan. penetapan diri apa? Pendirian Penetapan diri. Ini dia tak tetap. Penetap. Semua macam ada lagu ada lagi yang tu betul. Pendirian dia tak tetap lah. Ah. Paling last sekali tu kan. Hmm. Lepas tu macam mana dia nak get along kan? Dia kena cari yang tak ada penempatan diri. Kena cari yang tu lah. Oh. Ya. Habis Kena cari yang kau selesa tu lah. Tapi dia tak semestinya korang dilahirkan macam tu, korang macam tu je. Sebab kita ada social life kan. So kita kan akan membesar, kita ada kawan. Kita jumpa So orang, daripada kita situ kita berubah. kita akan belajar dari situ. So kalau korang rasa korang anxious, korang sesuai dengan orang anxious juga. So clingy kan. Avoidant. Tapi kalau korang Aku lebih avoidant sangat. tapi kalau Sama korang yang partner bagus, yang boleh secure, avoidance. korang carilah partner yang secure, senang. Dia boleh dengan masa siapa pun. Tapi dia kena jumpa jugalah orang tu, nak kenal dia kan. So Mestilah. kena lalu jugalah semua-semua tu. Ya. Lagi jumpa yang bukan tak ada juga. Penat lah hidup ni, susah lah. Sabar. So macam banyak je yang kau jumpa tak jadi. Aku memang Banyak jumpa tak jadi. Kau nak aku kira? Boleh kira kan, dia bisa organize. Tak aku kira yang nangis. apa? Ya Allah, tak cakap apa. Okeylah kat sini aku rasa semua pernah ada. Kau pernah relationship, pernah. Tapi aku rasa aku tak pernah tahu pasal dia punya ni. Macam mana kau punya love life Kau lah? ada tak? Aku rasa kau macam tak ada love life. Ke kau macam tak kisah langsung? Ke kau avoidance? Aku tak kisah pun. Tak kisah ada. Okeylah. Kalau aku ada, aku tak tunjuk social media. Okey, sebelum ni kau ada. Profesional. Aku nak tanya yang sebelum. Sekarang mungkin tak. Sekarang perempuan tu dah jadi artis. Takkan dia Perempuan nak bagi tu- tahu. takkan Tak, kalau nak dia bagi bagi tahu macam orang tak percaya. Oh, tak Dia percaya. relax. Tapi aku tahu kisah dia. Aku tahu. Aku tengoklah gambar sini sana. Oh, yang pakai helmet tu. Yang macam ni tu. Ya. Tengok. Siapa tak kenal. So sebab tu lah kau sorokkan dia. Macam tu. Ada aku kenal dia. Kenal je. Ingat kira biasa. Nak beli puan tu. Aku dah last aku punya ni aku rasa form 4. No. No. Aku tak buat macam benda tu macam aku tak serius pun tak bawa ke mana. So macam tak go lah. Kira macam tak ready lagi lah. Tak ready lah. So, Aku laki tak nak tak bazirkan dapat. perasaan orang. Faham? Wow. Wow. So aku rasa Q ni kalau ada dia jenis macam mungkin terus kahwin ke apa ke? Apa pendapat kau tentang kahwin? Perempuan yang macam sikit nak kahwin. Ni yang mana ni? Aku tak ingat lah. Pasal tak dicampur yang nombor 1, tiba campur nombor 5. Apa Tak, sekarang kereta aku Kio ke Pak An? Pilih betul-betul. Kau Q, sekarang kau Q. Aku nak tanya lah pendapat kau tentang perempuan yang jenis Dia kalau dia jumpa lelaki yang betul-betul dah secure nak kahwin, dia kan go je lah kahwin, tak ada masalah pun. So kalau kau jumpa lelaki yang macam bila kau tanya topik nak kahwin tapi dia tak ready nak kahwin, aku rasa better cari je lah orang lain. si orang lain yang nak berkahwin lah. Sebab lelaki mungkin lelaki punya kalau betul-betul dia nak berkahwin, dia dah ready, dia dah secure semua. Rumah dia punya ni, family. Lepas tu I'm ready. Dah ready. Aku je sini nak kahwin, aku nak go ke level seterusnya. Aku tak nak fikir lepas tu benda ni. Lah kahwin, bini aku meluat tengok muka aku. Aku pergi kerja, dia pergi kerja. Tak payah nak keling-kelingi dah bosan kan. So dah fasa tu dah lepas kan. So kalau dia jumpa perempuan yang macam nak berkahwin dengan dia, tapi lelaki ni pula jenis yang tak ready lagi. Itu aku rasa bazir lah. Bazir masuk. Tapi Sila. Yes. Dia suara Suara. Silakan. kenapa ada lelaki yang still nak bazirkan masa dia rasa tak ready, tapi dia tetap nak ada a girlfriend just untuk isi masa lapang ni? Ke I dah bagi jawapan masa lapang dia? Kerana Ada mungkin juga lelaki yang macam lah, dia tak okay. ready pun nak kahwin, tapi dia still nak perempuan tu berada di sisi dia. Kerana ada setengah lelaki dia macam aku perlukan someone. Dia macam tak boleh hidup tanpa ada girlfriend. Faham tak? Tapi Dia dia kena dah ada bazirkan masa dia. dia tak tahu. Dia mungkin dia selfish. Dia macam aku nak macam tu je. So yes lah, lelaki tu Yes, selfish. lelaki Kau tahu tak aku dah bagi dia point. apa salahnya? Janganlah. Betul lah. Tak. Ego. Maksud hal lelaki tu Ego. nak perempuan tu. Dia nak. Dia Tapi nak, dia tak nak. tapi when perempuan tu dia cakap macam bila nak kahwin macam relax lu.
Kita tak ada apa lagi. Maksudnya diorang nak relationship tu, diorang nak ke kahwin, tapi mungkin diorang belum ready yang macam mungkin perempuan tu asyik cakap bila nak kahwin, jom nak kahwin. So mungkin diorang tak selesa lagi untuk cakap pasal benda tu. Dia So berbalik kepada Q punya. Sebab diorang tak ada lagi yang full. Maksudnya diorang tak ada macam, mungkin tak ada kerja yang tetap, tak ada rumah yang tetap. Maksudnya diorang tengah work for it, tapi diorang tak suka cakap pasal benda tu. Dia kadang-kadang ada juga setengah lelaki yang macam nampak je macam dia ni nak kahwin dengan aku ke tak kan. Tapi mungkin nanti dia dah ada something tu, macam dia terus je datang jumpa mak perempuan tu macam, "Aunty, saya nak kahwin dengan aunty." Dia boleh jadi sesimpel itu tau lelaki. Okey, korang mungkin nampak macam dia ni tak buat apa pun. Mungkin dia ada duit dah. Dia tinggal tunggu the right timing mungkin. Tapi tak ada. Tapi perempuan mesti dia nak ada apa? Reassurance. Reassurance. Ya. Apa ni insurans apa? It depends lah tak fakul. Tak apa. Tak nak bagi jangan sebut brand. Tak fakul lah. Tak ada product attachment kan? So kan betul tak perempuan mahukan benda tu. Apa? Insurance apa? Bagi tahu. Insurance. Bagi tahu. Macam korang dah ada effort kan, tapi korang tak tunjuk kenapa? Macam kita nak tahu korang ada effort. Sebab lelaki kan lurus. Okey, tak effort yang macam mana yang korang nak? Effort yang kau nak ke dia? Maksudnya macam macam kau betul-betul kau pergi jumpa mak dia, kau datang raya. Nampaklah macam lelaki ni Nampak betul serius nampak. lah, Tapi betul. setengah lelaki dia tak macam tu tau. Setengah lelaki dia akan macam dia relax, okey. Perempuan kat luar sana relax lah. Okey, kita akan buat cuma sabarlah. Akan ada satu masa kita orang bagi terus. Nanti I want to kahwin dengan anak awak. Tapi setengah family dia macam tak boleh lah terus datang. Dia orang pun nak kenal korang dulu. Macam mana kalau family tak macam tak selesai lah. Tak mungkin lelaki tu dia ada nervous ke apa kan. Macam baru nak jumpa je dah berlari satu tangan. Ada orang tu aku jumpa. Berlari tangan dia. Menitik kau tahu. Bukan gembira sekarang. Tak. Dia sebelah kau. Tak boleh tu, nervous tu. Yelah, dan ada setengah lelaki yang memang betul-betul takut lah nak jumpa parents perempuan tu. Sangat takut. Betul takut. Takut sebab apa tu? Dia macam mana? Kadang-kadang tu macam okey aku tak ada apa sangat tau. Dia rasa macam tu tau. Perempuan ni mungkin lah dia ada apa-apa semua, dia ada semua benda. So dia boleh je lah jumpa. Saya dah ada apa-apa nanti. Tapi masalahnya selalu nampak kat lelaki tau. Macam dia rasa macam aku duit tak cukup lagi. So macam nanti parents dia cakap apa kan. Tapi kalau korang fikir macam tu kan, macam tu macam mana korang nak ambil hati parents dia. Macam sekarang mungkin korang tak ada apa-apa, tapi slowly lah macam macam datang rumah just macam nak jenguk je ke. Macam tunjuk korang personality effort satu, lepas tu bagi parents dia semua kat korang dulu lah. Kalau korang ada duit tapi parents korang tak suka, macam mana? Tak ada puan juga. Betul juga. Tu juga. Jangan Kalau macam nak kalah. Tadi kan Tadi Kena ambil hati dulu lah sebenarnya actually kan. Kalau macam dah jumpa family tu, kira macam kau dah ada connection lah dengan diorang. Macam diorang dah trust kau tu macam dia ni macam okay sila. Kira macam dia dah jadi berminat kalau kau ambil hati dia. Faham tak? Itu apa yang perempuan nak lah. Bukan perempuan je nak tau, family juga. Sometimes family yang pressure perempuan tu. Betul. Okay. Betul juga. Kau pernah terfikir lah macam what if one day kan tiba ada perempuan datang masuk minang kau? Okay. Aku setuju. Aku selalu cakap macam tu. Apa kata kita terbalik kan? Kenapa lelaki asyik masuk minang kan? Apa kata perempuan pula masuk minang lelaki? Aku yang duduk rumah. Aku jaga anak. Aku kat luar. Terbalik. Dia pergi kerja. Dia aku buat benda tu semua. Kau. Bawa dia sukan anak. Aku duduk Kau anak. susukan anak. Aku sukan anak. Kau mandungkan. Aku pernah cakap pasal benda tu tu. Tapi boleh kan? Tak boleh. Kan boleh. Asal? Tak boleh, dia macam pergi mencari timba. Tapi apa Tak salah dia masalah, pergi Tak mencari salah timba kot, kan? sebenarnya tak salah. Macam siapa nama ni? Ayam goreng. Nabi Apa yang Nabi goreng? Muhammad macam mana? Siti Khadijah kan? Macam mana? Dia masuk minang Nabi Muhammad. Kepada perempuan kat luar sana. Masuklah minang saya. Jangan. Kau nak apa? Tak nak. Masuk ke minang saya. Rumah saya terbuka. Orang janganlah. Tapi tadi ada cakap sebab dia nak perempuan tu pergi kerja, dia yang buat kerja rumah. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Tak boleh kan. Sebenarnya jadi macam bab agama kan. Kita masuk dengan Kan situ. lelaki kan kena provide kat perempuan. Betul. Bagi nafkah. Kalau lelaki di rumah macam mana nak bagi nafkah? Macam nak provide kat perempuan. Betul. Asyik batin ni kena nafkah juga. Bodoh. Tak. It's orang kata apa, pembelajaran ni. Kau kena bagi kat dua-dua. Faham?
Tapi apa salahnya kan? Kita basuh baju dapat duit juga. Unless korang ada income macam business ke. Kalau masih kerja di rumah lah. kita kerja dengan isteri kita bagi duit, kita bagi balik duit dia. Salahnya. Boleh lah. Wow, Boleh lah. kau rolling balik ni tu. Rolling. Kita pandai, kita bukan lurus, kita pandai sebenarnya. Bodoh dia. So pandai lah bukan lurus. Okey lah. Ni aku nak tanya lagi. Perempuan dia kata kita ambil start umur berapa yang macam diorang dah start trigger yang aku kena ke fasa seterusnya kalau relationship. Aku kena kahwin. Sebab lelaki kadang Lelaki tak kisah. Tak kisah macam contoh dia. Banyak kawan dia dah kahwin, ada anak dua semua. Tapi dia still Cuba je. dia tak kisah, dia macam tak kisah. So maksudnya lelaki simple dan mudah. Ya. Okey, cara perempuan complicated dan susah. Okey. So dia macam perempuan start umur berapa yang rasanya dah start trigger aku kena kahwin. Sebab lelaki sangatlah tak tahu kenapa perempuan ni nak sangat kahwin. Ada sebab apa dia orang nak sangat kahwin? Sebab dia orang nak menghalalkan hubungan. Betul, itu satu. Tapi tak sabar-sabar. Relax lah. Perempuan ada 8 nafsu. Kan aku jawab soal. Asal kau yang jawab. Ada korang yang jawab. Ini soalan lah, Bagi wakil. kepada lelaki-lelaki yang kat luar tu yang tak tahu kenapa perempuan ni nak sangat kahwin, kenapa kan. Mungkin ada jawapan. Kalau nak jawab yang pasal umur tu kan, dia start, ada tak spesifik, dia start bila macam kawan-kawan dia dah macam ada yang dah kahwin. Family. Perempuan kan emotional. Peer pressure lah. Ada pressure macam alamak orang yang dah kahwin nanti dia ada anak aku ni. Sebab perempuan kena beranak, korang tak payah beranak, korang tak kisah kan. Betul. Kena ni Korang tahu tak kalau lagi kita orang tua lagi Susah. tak subuh. So tu kita orang jadi macam That's why orang kena kahwin cepat dan sebab tu ada masa tu kan. Tadi kau backup aku. Faktor umur berapa perempuan akan ni? tak silap dalam, kalau dah masa 30 tu dah macam cautious lah. Boleh je lagi 30 tapi bila masuk 40 tu risk dia dah meningkat. Dia kalau dia 30 tu dah kira macam keluar tak ada seru kat sini. Ding 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 kena kahwin lah. Kahwin dia kotor. Jadi itulah jawapan guys. Sebab apa perempuan nak sangat kahwin. Bukan nak sangat kahwin, dia macam dia masa tu sangat penting. Yeah. Okey, kita nak tanya Q. Okey lah Q. Aku ni kena tangkap muat tu. Kau memang tak kawan. Tangkap muat tu. Aku rasa kau bila nak kahwin lah? Kau tak ada Apa cadangan kau rasa ada ke kau ada tak yang kau rasa macam aku macam dah nak kena cari someone ke, aku dah nak kena kahwin ke? Yelah, itu mak dia call aku. Mak dia call Mak dia call aku. Mak, kenapa anak aku tak kahwin adik? Yang lain dah kahwin Yang lain dah kahwin. Kan anak aku tak lurus kan? Tak ada lagi. Sebab Mak aku pernah tanya tu. Aku kena meyakinkan mak aku yang jiwa aku masih menyukai perempuan. Kau rasa kenapa? Adakah disebabkan kau macam Aku kau selalu cakap target yang aku akan kahwin umur 30 kot. Sebab daripada kecil aku suka perhati orang kan. So aku ada adik-beradik aku yang bercerai. Aku ada makcik-pakcik aku yang bercerai. So aku tengok cara orang relationship. So selalunya aku akan tengok apa masalah orang kahwin ni, dan aku nampak masalah tu daripada side lelaki. Dan aku nampak masalah tu ada kat aku juga. Contoh dia, aku dulu adalah seorang yang pemalas lah. Sekarang aku rasa aku masih pemalas lagi. And aku tak nak jadi seorang suami yang pemalas, yang tak bermu bagi, tak tolong bini, rumah, tak ambil tahu kan. So bila aku tak nak aku dengan dia rasa serius sebab aku punya planning hidup aku adalah aku nak ada business yang aku tak perlu nak ke merata tempat sangat. Income aku berjalan. Bila aku kahwin, bini aku macam dia takkan ada masalah kewangan dengan aku. Aku boleh provide. cukup lah. Dan dalam masa yang sama juga, aku sekarang dah umur nak masuk 30-an. Dah 20. Tahun dulu lah. Ingatlah. Lepas tu mak aku pula, ibu bapa aku dah berumur. So aku rasa macam ni bukan timing yang sesuai untuk aku ada komitmen lagi satu. Komitmen aku sekarang adalah untuk mak bapak aku yang akan sakit dan mungkin akan pergi lah. So aku tengah prepare mental aku dekat situ juga. And bagi aku sebagai lelaki, kami macam tak kisah kahwin bila, sebab aku ramai kawan-kawan aku yang tak kahwin lagi. Semua macam tengah fokus kat kerja masing-masing lah. Kalau kita tengok kat negara luar, macam kau tengok negara luar Jepun ke apa, umur berkahwin diorang pun macam ada yang berkahwin 40, umur 40 baru nak berkahwin, di-consider sebagai muda kan. Tapi bagi aku macam early 30 yang untuk aku kahwin. Itu dia daripada Profesor Q. Nak tanya. Sebab
Kyo cakap dia nak kahwin umur 30 kan. Tapi macam mana dengan bakal isteri tu? Dia tak ada bakal lagi. Tak ada. Dia nak dalam masa future. Awak aim umur berapa? Kau lebih tinggi ke 40 ke perempuan? Aku prefer perempuan yang lebih muda. So pada perempuan luar sana Boleh lah orang yang sebegini. Tinggal setahun lagi ni. Setahun lagi boleh kahwin dah. Nanti nombor ada kat bawah. Lagi setahun je. Dia nak lagi muda. So maksudnya mungkin jodoh Q belum lahir lagi. Dia looking forward lah. Dia akan nak berumur. Mungkin Q kahwin lambat. So kalau dia kahwin umur 40-50 ke mungkin belum lahir. Dia tu dah. Ya, 40 tentu bos 10 tahun budak tu. Oh ya ke betul tak? Teruk ni masuk jail nanti ni. Tak. So maksudnya dia nak kita dah ada benda yang sustain lah, benda tu dah ada baru kita boleh Stable lah. stable baru boleh ke seterusnya. Sebab sekarang mungkin Tapi benda tu bergantung kepada individu Individu, kau. betul. Contoh macam tadi KO. Kalau aku masuk kepada karakter Fahan Mazlan. Fahan Mazlan telah bercinta daripada umur berapa? 20 dia dah berapa tahun? 4 tahun ke? 4 tahun. So dalam proses tu dah kenal. So kau ada satu semangat ni macam aku nak halalkan pick up. Betul. Ni adalah masanya untuk aku berusaha untuk buat start apa semua kan. Faham? Aku tak nak lambat-lambat. Itu so bergantung Tak sekarang kau faham. Itulah macam mana dia boleh. Kau macam mana kau boleh tahu side Pak An? Macam saya cakap tadi, saya adalah tangkap muat. Bila Pak An tak ada, start tarik semua. Bila Is tak ada, start tarik semua. Aduh. Dia petik pun yang berat-berat lah. Berat kan topik. Is yang dia berat. Topik kita berat. Berat. Okay, nak tanya kalau macam orang yang bercinta berarti dia macam ada masalah tau. And then bila ditinggalkan dia rasa macam ada satu feel tu like depression. So how to overcome? How to overcome bagi certain orang dia ada cara tersendiri. Kalau macam cara yang paling elok sekali macam mana? Free time Mira. Yes. Tanya saya lain jadi. So dia bila break tu dia jadi depressed Contoh kalau dia depressed sebab ada jenis orang ni macam bila dia dah break dia rasa macam dia mungkin bukan jodoh, dia macam dia redha lah kan. Ada setengah orang jadi macam dia tak boleh terima kenyataan yang kenapa dia break dengan orang tu, and then dia rasa macam aku nak orang tu juga, and then sampai kan dia boleh jadi depressed sebabkan benda tu. And then Saya masuk. Okay, saya tambah sikit. Dan ada yang setengah tu macam nak cederakan diri. Sampai macam tu. Okey, kau lah. Lepas tu kan ada orang cakap kalau dalam proses break ni macam perempuan yang akan stres dulu, lelaki akan solo. KP. Oh dia ada gambar. Adakah itu betul ataupun tidak? Kat mana betul-betul definisi depressed? So orang tu sedih sekejap ke dia kira depressed ke? Okay. Ataupun depressed ni macam yang lebih besar dalam. Silakan. Okay, habis dah? Ada? Jawab Andy. Okay, so tadi Fik cakap orang tu dia macam nak juga kan? Okay, selalunya orang yang macam ni kan, dia punya self esteem dia low. Low self esteem. Bila dia low self esteem, dia akan berpegang kat satu orang ni. Orang ni dah yang pegang esteem dia. Bila orang yang tak ada, self esteem dia macam jatuh macam tu lah. So bila dia tak ada sesuatu, dia macam dia nak juga orang tu balik. Sebab orang ni dia hilang sekali dengan dia self esteem. Patutlah baik selalu koyak ke macam. So macam mana untuk tidak jadi macam tu, janganlah letak 100% kepada seseorang tu. Ada benda lain juga. Sebab tu ada term love yourself first. So bila kita tak love diri sendiri, macam mana kita nak bagi love ke orang? Kalau kita tak love ourselves, kita dapat, kita take je kat orang tu. Dia tak give and take. Betul. Kau kena give and take. Kau ni give take ni tak ada macam mana? Kau cerita apa? Tak tahu, aku cakap je. Apa tu? Okay. Yang nombor 2 tadi kau punya? Sampai mencederakan diri. Mencederakan diri tu. Sebab macam ada je tau orang yang macam dia break sampai macam dia contohnya dia buat macam tu pun sebab kononnya nak ex dia datang balik macam tu. Attention. Sebab selalu orang macam ni dia akan post social media juga kan. Betul. Okay, bila dia post tu Nyala kita saya. boleh selalu kalau post kat social media tu dia more tu nak attention lah. Bukan attention yang macam okay korang tengoklah aku nak cederakan diri. Bukan macam tu tau. Sometimes dia orang nak direct ke orang lain juga macam okay I need help. Ni cara dia sebab dia tak boleh nak cakap benda tu. Dia tunjuk dengan cara macam video ke kan. Korang K-pop kan.
Astaghfirullahalazim. Kan banyak K-pop idol yang betul, kan. betul. Kan ada yang macam diorang sebelum diorang buat tu diorang dah post video tapi orang bash macam alah ni nak cari attention lah, dan diorang macam bash lagi, but that video sebenarnya ialah dia punya cara untuk cakap ke orang yang I need help. Tapi orang take it in a different way. Memang betul dia nak attention, but attention in terms of dia nak help. Seeking help lah. So kita tak boleh lah nak bash orang yang Kita kena bagi kesedaran lah dekat sana sebab biasa kat social media orang akan tengok macam tu, ni nak attention lah, apalah, tapi sebenarnya dia perlukan pertolongan lah. Sebab mungkin kita salah faham juga kan. Sebab kita tahu orang tu minat apa, betul tak? Tapi kenapa kita nak buat benda yang tak elok? Walaupun dia macam nak cari attention in a bad way, macam dia memang attention macam tolonglah tengok aku nak famous tu. Tak kisahlah dia punya niat apa pun, tapi kita jadi buat baik je lah kan. Betul, kita kena positif lah kan. Tadi macam mana kau punya soalan tu? Soalan kau tadi apa ni? Soalan tanya saya. Lupa soalan kau. Lupa soalan aku, kadang kena, kadang tak kena, tengoklah. Apa tadi soalan tu? soalan kau ni. Aku tak ingat dah soalan Bodoh kau lah kau. tadi. Okey, kita teruskan. Okey, lupa lah. Apa definisi depression? Depression. Sedih sekejap ke ataupun dia lagi besar? Depression ni dia sangat deep. Depression ni ramai orang self-claim depression tapi tak diagnose. So the only way untuk kita tahu dia ni betul ke depressed, dia kena ada diagnosis dulu. Diagnosis ni professional je yang boleh buat. Psychiatrist atau psychologist. Counselor, Mira pun tak boleh diagnose. Dia kena psychologist or psychiatrist. So kalau korang nak tahu simptom-simptom dia ada banyak tau. So kalau takat sedih sekejap tu bukan depressed. Depressed korang kena macam penuhi kriteria dia macam tak kerja. Kita nak jadi depressed. Ini bukan bergelak tau. Betul. Maafkan saya sebelum kena ni saya minta maaf. So contoh simptom dia simptom kan. depressed. Okay, salah satu ni kena, salah satu kau tak ingat ada macam list tapi bagi tahu je in general kan. Insomnia atau hypersomnia. So susah tidur ataupun terlebih tidur. And then dia dah macam menyendiri. Kurang diri yang bilik ke kan. Ada suicidal thoughts. And then dia behaviour dia dah bertukar. Macam dulu dia macam social. Ni tiba-tiba dia dah selalu diam je kan. Lepas tu dia apa ya? Sana lupa. Dia Dia tak ada. Dah habis dah. Maaf saya. Dia nak ingat. Dia jap. So dia punya appetite, selera makan pun dah kurang ataupun terlebih. Berat badan dia naik mendadak ataupun turun mendadak. So dia tak boleh macam sedih je tau. Sedih tu memang kriteria juga. Kena sedih yang berlampau. And dia ada duration juga. Kena at least 2 minggu. Dia tak boleh macam 3 hari. Kira 2 minggu tu sedih. Sedih je ataupun macam Tu yang low mood. Tu yang nampak perubahan drastik terhadap Yes. bentuk badan dia. So, tapi kan benda tu macam kalau siapa yang baru putus cinta bukan normal ke dia orang kan rasa semua tu. Rasa sedih. Memang Sedih tapi tak dia ada. bukan tak semestinya depressed lah. Tu tak semestinya Ke depresi. tu dikira macam mini depress ke? Dia ada Ada ke orang yang boleh kategori. depress sebab putus cinta? Ada, memang banyak saya handle case. Aduh, Putus cinta. So dulu Mira handle case macam alah putus cinta pun nak depressed nak ni. Dulu macam tu tau. Lepas Mira handle case macam okey, betul benda ni memang ada. Sebab macam cakap tadi, orang tu dia pegang kat seorang ni kan. So bila self-esteem dia tak ada, dia senang untuk depressed. Sebab dia tak ada orang yang boleh console dia, nak pujuk dia, nak buat dia rasa better. So macam mana dia nak keluar daripada situasi depressed tu kalau tak ada orang yang boleh dia Yang boleh Tolong dia. tolong dia. Lepas tu kalau dia ni jenis yang seek attention, orang pula bash. Betul. Lagi dah teruk Lagilah, kan. betul. Faham? Itulah definisi depression. So kalau korang yang kat luar ni Ada lagi. Lagi. ada soalan kau. Soalan kau boleh dan. Yang gambar tu betul ke? Kalau macam gambar. yang perempuan tak nipu semua kan. Aku kan. banyak main Facebook ah. Sorry lah. Banyak main Facebook. Mak cakap main Facebook lagi bagus. Aduh. Alright.
So itu adalah salah satu benda yang kita dapat lah. Kita boleh tahu macam mana complicated dia seorang wanita. Masih balas lagi. Panjang. Tak adalah, bagi aku perempuan tu memang dia sebegitu. Perempuan tu sebenarnya adalah memang dia unik. Kita yang sebagai lelaki kita kena faham, at the same time pun diorang pun kena faham kita juga. Tapi lebih kepada kita lah. Kalau tak buat apa jadi lelaki, faham tak? Aku backup balik sebab aku takut. Aku pernah kena sidai seminggu, tak nak kan. Aku punya ikan aku jatuh. Tak ada orang nak ni. Itu kau kena jangan letak dia saja, kau letak benda lain. Tak, itu aku cover je dalam ni. Kalau tak ada aku main game. Aku lepak. Kau kena faham lah bagi dia tak buat macam tu. So itulah, kau nak cakap apa? Jadi kepada yang kat luar sana yang tengah bersedih, jangan bersedih sangat. Kata apa, bercakaplah dengan orang, janganlah simpan seorang-seorang benda tu. Yes. Kita tak tahu apa jadi nanti. So bercakaplah dengan orang. So lagi satu yang pasal depress yang orang ada post tu, tak tahulah mungkin dia cari untuk perhatian ataupun tidak. Tapi kita sebagai ni kalau boleh janganlah kita bash, kita just tolong je. Menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Kita menjadi manusia di mana tak ada benci. Kau tak payah tengok orang tu sebagai macam dia nak cari attention, tidak. Just nak tolong. Kalau tak nak tolong, tak payah cakap apa. Sebab depression ni memang bagi aku dekat negara kita ni baru kita sedar pasal apa tu depression tau. Sebelum ni kita tak tahu apa benda tu. So, Kita nak close dah ni. nak close dah dulu. Kita nak close dah. Kalau kita cakap pasal topik tu, kita ada cara tangan ni. Lupa Farah Mazlan ada. Okey lah. Answer. Last. Macam mana kita nak tangani benda tu last? Tangan ni apa? Tangan ni untuk bantu orang yang ada yes. depression. Kalau orang tu dia victim, orang yang mengalami tu, learn to love yourself first. Sayang diri dulu before nak sayang orang lain. Ataupun kalau korang dah in a relationship pun, cuba cari potensi diri sendiri, apa strength korang ada. Sebab bila kita in a relationship, kita low self esteem ni, kita akan nampak yang lebih je kat orang tu. Kat diri kita tak ada apa pun. Kita akan rasa macam aku layak dengan dia je sebab dia je boleh terima aku. Tapi kita tak nampak apa kita punya potensi. So kita tak sayang diri kita, kan? So first thing first is love yourself. Love yourself. Yes. Macam lagu Fazuran lah. Bukan. Justin Bieber. Kan. Bukan tu kan. Okay. Tu untuk orang yang mengalami. Untuk kita yang contoh kita nak tolong kan kawan kita ke, dia ada boundary sama ada kita nak macam terlalu involve ataupun kita nak tak kisah langsung. Kita kena tengah-tengah sebab orang yang ada depression ni, dia kadang-kadang dia memang nak time alone. Dia tak nak orang push dia. Kau kena keluar daripada bilik kau ni. Dia akan rasa lagi pressure tau. Instead kita jadi orang yang mendengar. Ada tak ada ke? Contoh macam saya banyak tau nampak macam dia bagi tahu dia depressed dan orang reply apa macam dekatlah dengan Tuhan. Mengucaplah. Dekatlah dengan Tuhan. Banyak dekat dengan Tuhan. Tapi saya pernah kawan saya pernah cerita dia punya kakak ni tak pernah tinggal solat. Semua cukup, tapi rasa kat benda tu. Itulah, benda ni sangat kontroversial. Bila kita cakap tak ada correlation, tak ada kena-mengena, orang akan macam orang akan trigger. Tapi sebenarnya memang tak ada. Macam mana? Mungkin adalah kena-mengena sikit. Contohnya bila kita kuat agama kan, mungkin kita akan lebih reda, kita akan lebih sabar. Tapi cuba bayangkan orang tu dia, contohlah agama dia kuat, dia buat solat sunat semua kan, tapi still ada masalah yang bertubi-tubi. Dia mesti akan rasa macam aku dah buat semua ni tapi sama je. Dia akan ada to that face yang macam Tuhan tak tolong aku ke, aku dah buat semua ni. Dia akan to that face tau. Nanti orang akan cakap, orang akan question, maknanya dia tak ikhlas satu. Akan ada orang macam tapi dia tak mengalami benda tu, so dia tak boleh cakap apa-apa kan. So sebab tu lah orang susah nak faham benda ni. Bila sampai aura 19 tu. Aura 19 santai. Kontroversi. Aku suka kontroversi. Bagi view naik. Alright, itu dia masa bonda ni. Masih dekat Mira dengan Rika. So kita dapat belajar sedikit pasal depress sikit. Kita boleh belajar pasal macam mana perempuan tu sikit. Kita boleh belajar macam mana Lelaki. Pak Ansem. Kadang dia Pai, kadang dia Kyo. Jadi kita jumpa Pokan Minggu hadapan. Betul. Jumpa Pokan Minggu hadapan. Bye. Thank you Mira. Thank you.
Okay, so perempuan memang complicated. Betul tu. Perempuan complicated tu. Lelaki lurus. Perempuan lelaki memang lurus. Tapi perempuan complicated. Aku nak balik sebenarnya. Привет, меня зовут Харис Зазман. لتش لقلي سيبلي سبسكرايب لقلي لايك لقلي شير لقلي تون اون لقلي نبدشكن في لقلي في لقلي فيش لقلي بلقلي فالقلي